Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so untuk video kedua kita pada pagi ini ialah tentang GBP USD. Now, kenapa saya highlightkan GBP USD ni? Sebab bila saya check dekat kalender, kita ada news minggu ni ada, macam hari ni cuti, bank ada cuti. Kita boleh klik dekat bahagian sini dan tengok. Saya ingat ni ada apa ni? Tak ada news besar lah hari ni. Kalau saya tengok semua ni yang warna kuning, tu dia. Dia tidak ada major news lah. Tidak ada major news maksudnya. So ada euro, USD, JPY and so on and so on. Kalau yang medium impact hari ini banyak daripada ini dia punya ada talks juga untuk euro. Wow. Okey, dan USD pun ada juga medium impact. Yang ini member, ni member. ECB President Christine Lagarde pun bercakap, wow, ini besar ni. Okey, tak apalah. Yang penting ni kita nak tengok dekat GBP ni, dia tak ada news on hari ini. Besok dan lusa kot. Saya buang balik. Okey, besok ni ada news penting daripada Great Britain. 2 hari lah sebenarnya. Tuesday dan juga Wednesday. So kalau kita nak tengok apa benda yang dia nak beritahu tu, klik dekat sini. Due to speak at the Society of Professional Economists. Okay. Governor dia nama dia Andrew Bailey. Okay. So biasanya any speaks daripada governor, mana-mana governor pun bank-bank ni semua ni, dia akan beri impact kepada currency yang dia represent tu lah. Cuma kadang-kadang dia punya speech tidaklah message tu tidaklah direct. Kadang-kadang dia ada sedikit dia bagi hint. So dia bagi hint ni yang market ni kadang-kadang dia positif ke negatif untuk currency. Yang ni kita tak tahu. Dan biasanya dia akan dalam berita yang macam ni kan, dia akan bagi efek dia sama ada hawkish ataupun dovish macam ni. Hawkish. Hawkish ni maksudnya berita ini ataupun news ini bagus untuk currency. Hawk, burung yang terbang tinggi. Kalau dovish ni, burung dove, dia terbang rendah. Maksudnya dia punya sentimen tu tak begitu bagus lah untuk currency tersebut. Okey, boleh? Dia tak ada data tau. News macam ni dia tak ada data. Dia kita rely on interpretation daripada ekonomis. Apa yang governor ni nak sampaikan. So, apa yang berlaku? Kita ada news daripada BOE, kemudian kita disambut pula dengan Fed ni pun. Jerome Powell pun akan bercakap juga. Okey. Adakah dia cakap dalam sesi yang sama? Tidaklah. Yang ini virtual panel, policy panel at the ECB Forum on Central Banking. So again, ini pun sama juga. Ini saya rasa sama ni. Betul, dua ni sama bercakap. Cuma yang ini dia bercakap awal. Yang ini dua dia cakap sama tadi. Ni. So yang ini tuan-tuan 11.45 malam ni, wow, memang bergegar market ni. Memang bergegar market, especially GU. So that's why kita nak tengok GU. Now GU technically fundamentally saya tak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi apa yang saya boleh beritahu dekat technical, dekat GU, bearish. GU sekarang memang tengah bearish. Okay? Anda boleh lihat bagaimana ada beberapa occasion di mana price bounce back. Yang ini dia punya low dekat 3654 ataupun 3655 ni. 36 36 pula. Sorry. Low 3572. 3570 saya bundakan saja. Okey. So kita ada 1, 2, kalau anda perasan ni bounce. Lepas tu price naik, kemudian dia turun balik, tak sampai sini. So dia ada tersangkut dekat sini. Low dia 36. Dia ada round number 36. Okey, so daripada sini saya besarkan sikit. Okey. Daripada sini price bounce, tengok long white candle dia.
Naik dan dia turun balik, retest. Hampir kenalah. Kita boleh buat area je sebenarnya dekat sini, tak ada masalah. Saya boleh buat macam ni. So ini area support dia. Somewhere dekat 3610. 3610. Okay. Now, walaupun long white candle tapi still dia tak boleh naik lebih tinggi, price pull back sedikit lagi. Dekat sini kita tengok ada resistance sebenarnya dekat area 3750. So, kalau anda perhatikan 3750 ni, sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini nampak numerous of candle sini. Yang ini pun sama. 1, 2 dekat sini. Sini pun. See? So, ini adalah resistance yang mana buyer perlu break. Buyer perlu pecahkan. Now, kenapa saya kata dia masih lagi bearish? Yang pertama, high, lower high. High, lower high. See? Dia macam menurun. Dia macam descending. See? Saya boleh ambil yang ini atau saya boleh ambil yang ini. See? It doesn't matter sebab dia lower high. Masih lagi lower high. Yang kedua, dia punya slope masih lagi besar ke bawah. Jadi, kalau saya nak ambil satu position, saya akan prefer untuk sell. Oh, furthermore, tengok dekat sini. Momentum, bearish. See? So, kalau saya nak ambil satu position, saya prefer untuk sell. Cuma sekarang, kita berhadapan dengan fundamental ataupun news yang besar. Jadi, jadi apa yang saya boleh buat ialah, untuk GU, saya nak tunggu dululah. Saya nak tunggu sampai clear dulu. Macam mana market direction ni? Sebab news besar macam ni, melibatkan dua negara besar macam ni, anything can happen. Okay. So, kalau saya tak dapat trade on Tuesday, Wednesday, maybe Thursday saya akan masuk trade. Maybe Thursday saya akan masuk trade. Sebab yang ini 11.45 malam ni. Okay, so dia akan memberi impact yang sangat besar. Now, kalau katakan dia bagus untuk pound, maksudnya price akan naik. Okay, tetapi saya tak akan tergopoh gapah untuk masuk buy. Sebab apa? Trend dia masih lagi menurun, bearish. So, kalaulah dia naik, itu akan memberi peluang saya menjual pada harga yang lebih tinggi. See? So, target saya nak jual dekat resistance area 3750. Nampak? Sebab apa? Sebab dari segi trend, dari segi technical, ini masih lagi sell. Now, katakanlah dia bagus untuk dolar. Saya mungkin tak sempat kejar. Sebab apa? Price akan hit. Pam, pam, boom. Sampai dekat kita punya support. Now, dekat support ni very important. Mampu tak dia break di support? Atau buyer akan push back higher? So, yang ini very crucial. Of course, saya prefer untuk sell. Tapi saya kena bijak sikit lah. Saya tak boleh nak terus-terus melompat dalam market. So, sementara waktu ni, 1-2 hari ni, saya biarkan dulu pair ni. Saya dah ada idea, tapi saya biarkan dulu. Saya nak things get clearer untuk saya masuk dalam market. Boleh? Okay, so saya harap anda faham. So, news impact ni, saya tak trade masa news. Saya takkan masuk ketika news ini diumumkan. Ataupun pukul 11.45, pukul 12, pukul 1 pagi saya tiba-tiba masuk. Tak adalah. Better saya tidur. Ini pun sebenarnya saya dah tidur ni. Biasa saya tidur 10.30, pukul 11 saya dah pingsan dah. Tak ada saya nak tunggu sampai 11.45 malam lantaklah dia. So, besok tu baru saya tengok chart. Unless kalau anda memang nak tunggu dan anda ada strategi khas untuk trade news, then it's your call. Saya tak, saya akan biarkan dia. Tetapi, this pair akan masuk dalam radar saya minggu ini. Dan saya akan pilih, saya akan cari peluang untuk sell. Okay, di area 3750. So, unless kalau dia break lebih tinggi, okay, dan tak ada signal dekat sini kan, maybe dia break lebih tinggi, wow, maksudnya, okay dah. Mungkin dah tak ada lah tu dia punya selling opportunity. Mungkin memang Great Britain nak naik kau-kau lah. Habis dolar pun kena tapau. Who knows? In technical analysis, anything can happen. Tapi itu apa yang saya akan buat in short term.
InsyaAllah. Ada tak kebarangkalian dia naik lebih tinggi? Definitely ada lah. Definitely ada. Buat masa ni saya nampak dia bearish. So saya akan cari peluang untuk sell. Okay guys, boleh? So hopefully boleh membantu anda. Jangan lupa yang nak beli rakaman webinar selama 6 jam tu. Saya buat webinar hari tu, Forex dan Spot Gold Trading. So kalau anda nak rakaman webinar tu, boleh beli dengan saya direct. Harga RM179 sahaja. Video 6 jam, campur nota sekali. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.